Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini, pagi Sabtu 14 hari bulan Ogos 2021, bersamaan dengan 5 Muharram 1443, kita dapat meneruskan pengajian kita, kitab Anak Kunci Syurga, kitab Anak Kunci Syurga, yang tuan-tuan semua sudah pun ada kitab sebahagiannya ataupun sebahagiannya mengikuti secara pengajian. Jadi alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Taala di atas nikmat yang kita boleh meneruskan pengajian. Namun begitu, untuk maklumat para pelajar, para penonton sekalian, kita juga pada hari ini kehilangan salah seorang daripada imam Masjid Negara, Al-Fadhil Ustaz Khisamuddin bin Ismail, yang meninggal pada pagi tadi. Dia, Ustaz Khisamuddin, Imam Masjid Negara dan juga ketua unit dakwah di Masjid Negara. Maknanya program kita ni di bawah beliau. Dia meninggal kerana masalah jantung, dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala cucuri rahmat, maghfirah dan keampunan kepada almarhum, dan juga Allah Ta'ala berikan kesabaran, ketenangan kepada keluarganya. Kita ucap takziah kepada mereka semua dan juga semua warga kerja di Masjid Negara, dan juga kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah selamatkan kita semua, sama ada di masjid ataupun dalam alam maya ini, supaya selamat dari segala bala bencana, khususnya di saat kita duduk di saat pandemik COVID ini. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, sebagaimana yang selalu kita dengar, Syekh Abdul Qadir juga telah sebut dalam kitab dia yang lepas, yang telah pun kita baca di Masjid Negara ini, kitab kitab Penawar Bagi Hati. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, Tuan Syekh telah menyebut kepada kita salah satu daripada bab kepentingan mengingati mati. Kepentingan mengingati mati, dan dalam kitab ini juga, kitab yang terakhir kita ni, kitab Anak Kunci Syurga ni, bab akhir, cuba tuan-tuan tengok di bab yang akhir, juga ada tentang mengingati kematian. Ingat kematian. Jadi di antara apa yang disebut, kafa bil mauti wa'izan. Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan kepada kita. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan kepada kita bahawa hari ini kita solat jenazah ke atas orang, kita pergi ziarah orang mati, dan kita baca cerita ramai orang yang meninggal, kita juga jangan lupa, mungkin beberapa ketika lagi orang lain pula akan menyebut kita almarhum ataupun arwah. Artinya dunia ini berjalan begitu laju, begitu cepat. Kematian berada depan mata kita di saat ini, saat bencana COVID ini begitu kuat. Kita tengok kematian memang banyak sekali, ratus orang yang meninggal setiap hari. Maka menjadi tanggungjawab, kewajipan kepada kita semua, masyarakat Islam, umat Islam di Malaysia, hendaklah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala hilangkan penyakit ini, angkatkan wabak ini secepat mungkin, untuk kita kembali ke masjid, menunaikan solat berjamaah, dan kita dapat lagi kembali berada di Dewan Syarahan Utama di masjid kita ini untuk meneruskan pengajian majlis-majlis ilmu kita, insya-Allah.
Baiklah para pelajar sekalian, untuk meneruskan pengajian kita pada kali ini, tuan-tuan tengok untuk edisi ni, edisi naskah yang ada di tangan saya ni, muka surat 126. Muka surat 126. Iaitu perbincangan kita tentang rukun solat. Tentang rukun solat. Alhamdulillah kita telah selesai 4 rukun. Dalam siri-siri yang lepas, kita telah selesai 4 rukun. Bagi jemaah yang ada kitab Jawi, kitab lama, kitab yang tulisan Jawi dulu tu, muka surat 41. Kan? Yang ada kitab lama, tuan-tuan boleh buka muka surat 41. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu, khususnya di dalam ilmu tentang solat. Sebab solat ini salah satu daripada rukun Islam yang besar yang memisahkan di antara seorang itu dengan orang yang bukan Islam. Duduk di mana? Duduk di solat. Maka menjadi kewajipan kepada kita menjaga solat kita. Mudah-mudahan kita semua selamat nanti insya-Allah. Baiklah muslimin dan semak para pelajar sekalian, sekarang kita pergi kepada kitab. Tuan-tuan boleh buka muka surat 126. Bagi yang edisi lama, hak Jawi asal tu muka surat 41. Muka surat 41. Kata Syekh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala, saya baca yang asal, dia kata, yang kelima ruku'. Mudah ya. Yang kelima ruku'. Ataupun dalam kitab kita ni lah, dalam kitab yang ada di tangan tuan-tuan, naskah yang disyarah oleh Abu Anas ni. Yang kelima ruku', firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu rukuk. Ini dalil wajibnya ataupun rukun itu adalah rukun solat. Rukuk adalah salah satu daripada rukun solat. Dalam siri yang lepas, ana dah terangkan kepada para jemaah sekalian beza antara syarat, rukun dan sunat. Kita kena beza syarat, rukun dan sunat. Apa beza dia? Syarat tak sah solat kalau tak ada syarat. Tapi dia bukan dalam amalan solat. Itu perbezaan. Syarat tidak sah solat kalau tak cukup syarat. Namun dia bukan dalam amalan solat. Seperti wudu. Kan? Wudu, kalau tak ada wudu, sah ke tak sah solat kita? Kalau tak ada wudu, sah ke tak sah solat? Tak sah. Kena ingat. Tapi dia bukan dalam amalan solat. Itu perbezaan di antara rukun dengan apa ni? Dengan syarat. Syarat, tuan-tuan kena ingat. Apa dia syarat? Syarat itu iaitu, maaf, tadi syarat kita dah bincang. Apa rukun? Rukun itu satu perkara kalau kita tak buat, tak sah salat kita. Tak boleh diganti dengan sujud sahwi. Itu dipanggil rukun. Macam kita ada rukun dalam solat kita ni, ada setengah kitab dia kata rukun solat 13. Ada sebahagian kitab rukun solat berapa? 17. Yang membezakan di antara 17 dengan 13 itu, kalaulah mereka mengatakan rukuk, dia berhenti setakat tu, maka dia jadi 17. Sekiranya dia sambung rukuk dan tumakninah, maka jadi 13. Sebab 4 tu tambahan 4. 13 ditambah tumakninah 4 kali, jadi 17. Itu je perbezaan yang boleh kita gambarkan kepada para jemaah sekalian tentang perbezaan. Satu lagi sunat. Untuk kita dalam fiqh mazhab Syafi'i, sunat ada dua bahagi. Yang pertama dia panggil sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Maksudnya sunat ni sebahagian daripada amal solat.
Tetapi sekiranya tertinggal, ditinggalkan tidak membatalkan solat, tapi mengurangkan kesempurnaan. Namun begitu boleh kita jabarkan, boleh kita ganti dia, cover dia dengan sujud sahwi. Itu perbezaan. Ada satu lagi dia panggil sunat hai'ah. Banyaklah insya-Allah. Sunat hai'ah ni sunat pergerakan, sunat dari sudut bacaan. InsyaAllah kata di para ulama di antara sunat yang banyak dalam solat ini. Sehingga akan dikatakan solat ni, satu solat 4 rakaat yang kita lakukan ini ada lebih daripada 500 sunnah. Lebih daripada 500 sunnah setiap kali kita solat. Kita kata Masya Allah, banyaknya sunnah yang kita dapat sekiranya kita melakukan solat dan kita menjaga hak-hak dia yang telah digariskan oleh syariat. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada rukun kita, rukun yang kelima. Mana kita sudah selesai daripada niat, takbiratul ihram, qiyam, berdiri dan juga al-Fatihah. Selesai dah kita 4 rukun. Sekarang ini kita masuk pada rukun yang kelima, ar-ruku'. Setelah kita selesai baca al-Fatihah, dan dalam Fatihah itu ada sunat dia. Yang sunat dia apa dia? Yang sunat dalam al-Fatihah itu iaitu kita baca a'udzubillah minasyaitanirrajim. Selepas baca a'udzubillah, setelah kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Ingat, doa iftitah dia panggil doa pembukaan solat. Doa iftitah maknanya doa pembukaan solat. Kemudian selepas daripada iftitah, kita baca ta'awuz ataupun a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Selepas itu barulah kita baca al-Fatihah. Setelah al-Fatihah kita baca waladdallin, kan? Amin. Kemudian kita baca surah. Baik, apabila tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan selesai daripada membaca surah, jadi sekarang kita akan baca dan kita akan rukuk. Bagaimana rukuk itu? Tengok tuan-tuan. Yang pertama, dalil rukuk. Manakah dalil rukuk? Dalil dianya firmanullah Ta'ala, irka'u. Irka'u ya ayyuhallazina amanu irka'u. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu rukuk. Ayat ini dalam surah Al-Hajj ayat 77. Dan dalam rukuk ini kita perlu kepada tumakninah. Satu lagi. Rukuk dan tumakninah. Apa makna tumakninah? Tumakninah ni makna bertenang seketika. Jangan gopoh. Jangan nak cepat. Maknanya bila kita rukuk, Allahu Akbar, berhenti seketika. Itu makna tumakninah. Sekurang-kurang tumakninah, kata di para ulama kita, iaitulah kita baca subhanallah. Itu paling kurang lah. Eloknya seperti yang kita bacalah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dalam kitab kita ni dia pilih setakat tu je. Kan? Dia pilih setakat subhana rabbiyal azim. Ada juga dalam kitab fiqh kita biasa kita akan ada tambahan lagi, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Baik, dalil wajibnya tumakninah. Dalil wajibnya tumakninah, tengok sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'a." Tsummarka hatta tatma'inna raki'a. Kemudian hendaklah kamu rukuk sehingga betul-betul rukuk. Itu dia panggil tatma'inna raki'a. Kemudian kamu rukuk sehingga kamu melakukan tumakninah dalam keadaan rukuk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pelajar, tanda hadis ini tengok dalam, kita kata sudah ada dalam nota kaki nombor 22 dalam bab ini. Dia terkenal hadis ini dengan nama hadis al-musi' salat. Seorang sahabat yang baru masuk Islam, dia tak pandai solat. Dia masuk masjid, dia solat, tapi dia tak ada tumakninah, laju. Selepas solat dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, irji' fa salli fa innaka lam tusalli.
Balik semula, pergi solat balik. Kamu belum sempurna solat tadi. Dia pergi sampai 3 kali. Kemudian bila Nabi kata, mu tak sempurna lagi solat, barulah dia mengaku, dia kata, ya Rasulullah, la uhsina ghairaha. Saya tak pandai lain pada ni. Alim ni, ajarkan saya. Ini para sahabat ni dia tak mudah melenting. Kita kalau kita tegur, kan, awak pergi ulang balik sekolah tak betul. Marah dia. Ingat ustaz ni dia seorang yang pandai solat, kan. Tapi orang dulu, orang yang dada terbuka, hatinya lapang, dia ulang balik sampai 3 kali. Setengah riwayat kata 3 kali. Kemudian dia pun bagi tahu pada Nabi SAW, la uhsina ghairaha. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak pandai lain pada ni. Saya tak pandai lain daripada apa yang telah saya lakukan. Maknanya kalau saya buat lagi pun, kali yang keempat, yang kelima pun, itulah. Maka Nabi kita SAW ajar kepada dia, daripada awal hadis, Nabi akhir sampai bab ni, Nabi kata, summarka' hatta tatma'inna raki'a. Kamu rokok sehingga betul-betul rokok. Itu dari sudut cara. Baik. Sunat membaca dalam rokok, bacaan tasbih. Bacaan tasbih kita, baca apa yang kita nak baca? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Kerana terdapat hadis yang diriwayatkan, direkodkan dalam kitab Sunan, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum subhana rabbiyal azim faqad tamma ruku'uhu." Apabila kamu baca subhana rabbiyal azim 3 kali, maka sempurnalah rukuk kamu. Sempurna rukuk kamu. Subhana rabbiyal azim dengan makna maha suci Allah yang maha agung. Subhana suci Allah yang maha agung. Kita kata hadis ini sahih. Cuma timbul lagi soalan. Biasa para pelajar dia akan tanya, sebab kenapa berhenti setakat tu? Kan ada dalam riwayat kata subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Betul tak? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kita kata tambahan wa bihamdih itu, ada sebagian ulama mengatakan tambahan itu pun masih lagi diterima, sanad dia baik. Ada yang mengatakan kurang. Yang pentingnya kita boleh baca dua-dua lah. Kalau berhenti setakat ni, setakat subhana rabbiyal azim ini sudah memadai, sudah cukup, dan hadisnya pun sahih. Nak baca lagi? Boleh. Ada lagi tak bacaan-bacaan lain dalam rukuk yang warid dari Nabi SAW? Kita kata ada. Alhamdulillah para pelajar sekalian, dalam kitab Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad ni kitab fiqh mazhab Syafi'i. Besar dia ni. Ni kitab Al-Mu'tamad ni. Nama dia Al-Mu'tamad, fiqh mazhab Syafi'i. Dia tambah lagi beberapa bacaan yang baik. Dia kata sekurang-kurangnya adnal kamal sekali pun cukup, subhana rabbiyal azim. Tetapi kalau kita baca 3 kali lebih baik. Wa yazid ila khams. Rasa imam tak bangun-bangun lagi. Contohnya kita solat, imam baca panjang. Mungkin imam tu slow ataupun tua. Boleh kita tambah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim sampai 5 kali, sampai 7 kali, 9 kali, 11 kali. Naknya biar angka ganjil. Angka ganjil. 3, 5, 7, 9. Gitu. 11 wahya a'lal kamal. Jadi ada pun imam, dengar ni. Bagi imam, iza kana imam, eloknya jangan lebih daripada 3 kali. Jangan lebih dari 5 kali. Kenapa? Sebab kita tak mau makmum belakang menunggu lama. Makmum duk tunggu lama. Imam ni lupa ke dah pengsan ni, tak bangun-bangun lagi ni. Kita masyarakat kita ni dia suka buat andaian kan. Sudah buat analisa sendiri. Dia kata tak bangun-bangun lagi imam aku ni, lama mana dah pengsan ke macam mana. Jadi kita jangan lama-lama. Jadi kalau kita solat seorang boleh. Contohnya di antara bacaan yang maksur dari Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, dia baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu
khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Jadi boleh Nabi kita baca doa ini, hadis rawahu Muslim. Jadi alhamdulillah, mungkin para pelajar tanya di mana nak dapat doa-doa yang tambahan itu. Saya dah ada dalam kitab kita ni, Perisai Muslim. Alhamdulillah, kitab Perisai Muslim kita sudah bagi kepada para jemaah. InsyaAllah kita akan bagi juga kepada dalam grup kuliah Masjid Negara nanti. Kita minta admin akan sharekan di sana supaya zikir-zikir ni dapat diperluaskan bacaannya, insya-Allah. Jadi kita jangan berpada dengan, terutama sekali kalau kita solat seorang. Adapun solat ramai-ramai, jadi imam, Tuan Syekh Mu'tamad kata, kalau imam yustahab alla yazida ala salasin. Eloknya jangan lebih daripada 3 kali. Ambil yang cukuplah 3 kali. Paling banyak pun 5 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jangan lebih daripada itu. Kenapa? Takut makmum panik kat belakang. Imam tak bangun-bangun lagi pula. Masya-Allah, tabarakallah. Tasbih ini termasuk di dalam sunnah bacaan. Dia panggil sunnah hai'ah. Kalau tak baca, tidaklah batal. Tapi seperti yang ana selalu maklumkan kepada para pelajar, kita dengan amalan sunnah ini 2 perkara. Definisi sunnah, sunat itu kalau buat dapat pahala. Dulu-dulu kita belajar, kalau tak buat tak ada apa-apa. Jadi ramai orang tinggal. Bagi saya, kita tak nak macam tu. Para pelajar tanda tulis, yang sunnah kalau buat dapat pahala, kalau tak buat rugi pahala. Itu yang betulnya. Yang sunnah, amalan sunnah, kalau buat dapat pahala, kalau tak buat rugi pahala. Dia kata ini dia panggil bahasa motivasi. Bahasa apa? Bahasa motivasi. Buat dapat pahala, tak buat rugi pahala. Berdosa? Tak berdosa. Namun dia pun sunat. Amalan sunnah ataupun mustahab, perkara yang sunat. Cuma kita nak motivasikan, nak didik masyarakat supaya masuk dalam kepala mereka, masuk dalam hati mereka, cintakan sunnah, nak kepada pahala. Itu yang kita nak sangat, tuan-tuan dan puan-puan, besarkan isu sunnah, buat dapat pahala, tak buat rugi pahala. Kita tak boleh kata, kalau tak buat berdosa. Tak boleh. Sebab dia tak berdosa, tak buat. Cuma rugi dari sudut apa? Dari sudut pahala. Jadi kita kena buat lah. Jangan tak buat. Kalau tuan-tuan tak buat, apa jadi? Rugi apa? Rugi pahala. Kita sekarang ni, semua benda kita nak. Nak bonus ni, nak bonus kan. Tiba-tiba mari dalam bab ibadat, kenapa kita tak nak lebihkan? Dalam bab ibadat, kenapa kita tidak? Allahu Akbar, kita kata, biarlah, okey dah tu kot, kan, duk main kot, apa dia kot-kotnya. Maka kita nak, dalam ibadat kita ni, perbanyakkan pahala. Di dalam kehidupan kita ni, selagi kita boleh raih pahala banyak, maka di situlah tempat yang kita nak. Sebab apa para pelajar? Kenapa? Sebab kita hidup atas dunia ni, dia panggil dunia ini medan untuk apa? Medan untuk bercucuk tanam, meraih, membuat persiapan sebanyak mungkin untuk ke akhirat. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian. Jadi dalam isu tasbih, dalam isu rukuk ni, itu je yang disebut oleh muallif. Tuan Syekh kita, Syekh Abdul Qadir, sebut itu saja. Jadi saya lengkapkanlah supaya tuan-tuan, para pelajar yang ikuti kuliah kita ni, dia tak payah nak cari mana lagi penjelasan ni. Seperti sudah ada. Yang pertama, beberapa perkara sunnah ataupun sunat di dalam rukuk ini. Yang pertama sekali, kita dah selesaikan rukuk, biar betul belakang tu duduk 90 darjah gitu. Apa perkara sunat? Yang sunatnya kita kena takbir. Bila kita nak rukuk, kita kata Allahu Akbar.
Yang kedua, angkat dua tangan. Allahu Akbar. Kita dah belajar dulu. Dalam bab takbiratul ihram, ana dah sebut kepada para pelajar bagaimana cara angkat takbir yang sempurna. Kan? Dalam kitab yang dikeluar oleh Jakim ni, Mestika Hadis. Waktu ana mengajar di kuliah Masjid Negara dulu pun, kita dah sebut. Daurah dah kita. Mana kita buka tangan gini, Allahu Akbar. Baru kita rukuk. Serentak dengan rukuk. Kemudian angkat dua tangan. Sama juga bila kita nak tidak nanti, angkat balik tangan tu. Sami Allahu liman hamidah, kena angkat. Dan kita kena baca zikir ataupun tasbih dalam rukuk. Sekurang-kurangnya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Dan juga kalau kita boleh doa dalam rukuk. Doa dalam rukuk. Cuma tadilah, kalau kita solat sunat, kita boleh panjangkan. Kalau kita solat seorang, kita boleh panjangkan. Kalau kita jadi imam, perlu kepada penjelasan ataupun minta persetujuan daripada jemaah. Boleh tak kita panjangkan sikit? Kalau dia orang setuju, boleh. Sebab rokok ni tidak jadi masalah kita rokok lama, sebab dia kira rukun yang panjang. Dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthir. Nabi kita banyak sekali berdoa dalam rukuk dia, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Cuba kata, ikut semua para pelajar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Dia kata, Ustaz Abu Anas, kalau macam ni kami dah ingat. Betul lah dah ingat. Cuma yang kita tak ingatnya nak buat. Betul. Nah, zikir dah ingat. Yang tak ingatnya apa? Yang tak ingatnya nak buat. Itu yang jadi masalah kepada kita. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Dan juga Nabi juga baca dalam rukuk dia, Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ini pun ingat juga kan? Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. 2, 3. Satu lagi, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi solat malam, aku dengar Nabi kita baca dalam rukuk dia, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Jadi alhamdulillah, para pelajar jangan marah, jangan kata ustaz ni macam-macam dia ajar kat kita. InsyaAllah semua bacaan-bacaan ni ada dalam kitab Perisai Muslim. Ana hadiahkan kepada para pelajar nanti. Perisai Muslim kita ni ada 2, satu yang PDF, semua handphone boleh baca insya-Allah. Satu bentuk lagi dia panggil dalam aplikasi Android. Yang ada iPhone tu belum lagi. Sabar, nanti kita install, boleh baca di sini. Dalam handphone kita ni ada tulis tu. Kita pergi, senang sekali tuan-tuan. Bila kita nak baca apa, contohnya kita nak pergi ziarah orang sakit, tak ingatlah doa orang sakit ni macam mana. Kita pun tekan dalam kitab perisai kita ni, dalam perisai ni kan, kita tekan sakit, keluar lalu bacaan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita nak baca dalam, tapi takkan tengah solat nak cari pula doa rukuk ni macam mana lah. Tuan-tuan belajarlah dulu. Atau pernah awal-awal lagi letak depan kita tu, hafal siap-siap, insya-Allah kita boleh menguasainya, insya-Allah. Baik, tamatlah isu rukuk. Mana rukuk yang pertama sekali kita kena bongkokkan belakang kita bagi orang mampu lah. Bagi orang yang mampu, dia kena bongkokkan belakang dia sampai betul dia punya belakang ni. Kata di para ulama, setakat mana kita kena betul? Dia kata betul tu sekiranya diletak air atas belakang tak tumpah. Itu. Kalau belok kita letak air terbalik gelap, itu tidak betul nama dia. Dan bagi orang yang tak mampu, ini bagi orang yang mampu, itu cara dia. Bagi orang yang tak mampu, tuan-tuan kena ingat,
Bagi orang tak mampu, dia boleh dengan isyarah. Dia buat macam mana? Wal ajizu, orang ni tak mampu, contohnya dia buat ni yang Allahumma salli ala Muhammad, slip disc dia panggil kan, sakit tulang belakang ni, nak rokok tak boleh. Ketika itu boleh je kita duduk berdiri, kita isyarat. Macam orang yang tak boleh bangun, kena stroke ke, lumpuh kan, solat duduk atas kerusi, atas katil, jadi isyarat dengan kepala, itu boleh. Jadi alhamdulillah, Islam ini dia panggil ad-dinu yusrun. Islam itu agama yang mudah. Yang orang tak solat itu dia mempermudahkan agama. Tuan-tuan kena beza di antara ad-din yusrun, agama itu mudah. Tetapi yang salahnya mempermudahkan agama. Tidak boleh. Itu beza kan? Dua perkara yang berbeza. Yang pertama, agama itu mudah, maknanya kalau tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh nak rokok, isyarat je rokok. Dibenarkan bagi orang yang uzur. Ataupun orang solat sambil tidur, isyarat dengan kepala dia. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Cuma yang kita bimbang hari ini, ramai di kalangan kita, apa dia? Mempermudahkan agama. Masuk hospital, automatik tak solat lalu. Ini jadi masalah. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah kepada rukun yang keenam. Rukun yang keenam dia panggil i'tidal. Rukun yang keenam, i'tidal. Apa dia i'tidal? Tengok dalam kitab kita ni. I'tidal serta tumakninah. I'tidal serta tumakninah. Makna i'tidal tu makna kita berdiri setelah bangun dari rukuk. Itu dia panggil i'tidal. Kita rukuk, kemudian kita bangun. Bila kita bangun, nama dia i'tidal. Tengok dalam kitab yang jauh ini, muka surat masih lagi 41, tuan-tuan. Muka surat 41. Dan yang keenam, i'tidal serta tumakninah. Yang keenam, i'tidal serta tumakninah. Apa makna i'tidal? Artinya tegak. Dia dua ya. Waktu kita baca Fatihah, itu dia panggil qiyam. Qiyam makna berdiri. Kemudian setelah kita rokok, maknanya kita dah bongkok kan. Selesai daripada rokok, kita angkat balik. Angkat dia punya kepala, itu dia panggil i'tidal. Makna kita betul balik, betul semula. Dia tak panggil qiyam dah, takut bertukar dengan qiyam sebelum rokok. Jadi nama dia i'tidal. I'tadala qa'iman, mana betul balik, perbetulkan posisi kedudukan setelah kita rokok tadi. Itu dia panggil i'tidal. Ai ya'udu ilal hay'ati allati kana 'alaiha qabla rukuk. Makna kita balik semula, kembali semula duduk posisi sebelum rukuk. Makna bangun tegak balik. Alhamdulillah, itu dia panggil i'tidal. Baik, apa yang kita nak buat? I'tidal serta tumakninah. Apa dia i'tidal serta tumakninah? Dalam kitab kita ni, dalil i'tidalnya sabda Nabi SAW kepada siapa? Kepada al-musyi' salat tu tadi. Orang yang tak pandai solat tadi. Nabi kata apa? Tsummarfa hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian angkatlah kepalamu sehingga kamu berdiri tegak. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Majah, hatta tatma'inna qa'iman, sehingga kamu tumaknina, mana berhenti seketika sambil berdiri. Itu dia panggil i'tidal. Jelaslah kepada kita makna i'tidal. Baik, bila kita nak bangun i'tidal, apa yang kita nak baca? Kita baca Sami'allahu liman hamidah. Sunat membaca ketika mengangkat kepalanya dengan bacaan Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Dan apabila sudah berdiri tegak,
Mana waktu kita nak bangun tu, sami Allahu liman hamidah, serentak, tangan pun naik juga. Anda duk perhati sebahagian daripada masyarakat ni, waktu bangkit dari rukuk, tangan tak apa nak jadi. Jadi para jemaah, kita kena ambil perhatian lah sini. Tangan kita biar naik serentak. Sami Allahu liman hamidah. Kalau tidak, dia kata ustaz, sunat. Tadi kita dah belajar, sunat itu kalau dibuat, boleh pahala. Dalam satu solat, ulama kata ada 400, 500 sunat yang kita buat. Setiap sunat sudah pastinya dapat pahala. Setiap sunat sudah pasti dapat pahala. Kita kata alhamdulillah. Baiklah. Bila kita berdiri tegak, tangan nak letak mana tangan? Ini tangan ni hati-hati. Kadang-kadang dia berayun. Orang panggil dalam istilah orang kampung kata berayun, mana tangan kita bergerak. Tangan kita letak di sini lah, di pinggang kita, di paha tu letak biar kemas itu. Jangan masuk dalam poket seluar pula. Itu jadi nampak macam bukan tak solat kan. Ada setengah orang ni sampai Allah dia letak tangan dalam poket seluar. Kata ini nak tunggu kawan, tak boleh macam tu. Jadi kita letak sini. Cuma dalam kitab fiqh kata, seandainya tangan kita ni suka berayun. Tahu berayun? Bergerak gini. Ni. Duduk sini bergerak. Ada orang macam tu dia bergerak. Maka elok dia kembali semula ke dada. Balik. Sami Allahu liman hamidah. Tak sini balik. Boleh. Itu dalam fiqh mazhab Syafi'i ni. Baik. Setelah kita i'tidal, kita pun dah baca sami Allahu liman hamidah. Sekurang-kurang kita jawab balik apa dia? Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu, semua tu boleh. Ada riwayat lain, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dia ada 4. Rabbana lakal hamdu. 1. Rabbana walakal hamdu. 2. Allahumma Rabbana lakal hamdu. 3. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini semua tu bacaan tu ada. Baik. Itu paling kurang lah. Sependek-pendeknya itu yang kita kata sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Tapi elok laginya kita kata apa? Alhamdulillah tuan-tuan, dalam kitab Mu'tamad ni sudah ada terjemahan dia, bahasa Malaysia sudah ada. Diterjemah oleh Jamiah nama, Kuala Lumpur. Dan juga di Al-Hidayah pun ada. Alhamdulillah saya ada khatam jilid pertama ni. Jilid yang pertama ni ada khatam kita punya kuliah. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman lah. 4 riwayat saya sebut dia ada sini. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Baiklah. Ada lagi bacaan. Tuan Syekh dalam kitab kita ni letak bacaan tambahan yang seeloknya kita baca. Ustaz, saya cukup dengan tu ya. Rabbana lakal hamdu. Kita kata alhamdulillah daripada orang tak baca, baik awak baca. Cuma kita setiap masa kita nak kesempurnaan. Kita nak yang terbaik. Kita nak yang the best, excellent, apa lagi, mumtaz bahasa Arab kata. Jadi nak mumtaz kena baca. Tengok ikut bacaan yang ada dalam kitab kita ni. Dan apabila sudah berdiri tegak membaca dengan bacaan Rabbana walakal hamdu, kalau berhenti setakat tu pun kita kata alhamdulillah. Eloknya tambah lagi. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Guna agak. Macam mana? Tak pernah dengar ke tak pernah baca? Dia dua tu ya. Sama ada tak pernah dengar atau tak pernah baca. Jadi yang kita naknya para pelajar bersedialah untuk apa? Untuk naik taraf daripada duduk main hak lama-lama tu. Kita ambil lah
yang boleh menaikkan taraf kita ni, insya-Allah. Kan takkanlah orang panggil nak takut lama je. Baca, hafal doa ni. Saya ulang sekali lagi untuk para pelajar menghafalnya. Kata, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tengok dalam nota yang ke 37 saya bawa riwayat hadis dengan terjemahan dia. Makna dia, ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepadamu segala pujian yang memenuhi langit, yang memenuhi bumi, yang memenuhi apa jua yang engkau kehendaki. Selepas daripada itu Tuhan kepada segala pujian, dan tiada siapa mampu menghalang jika dikau ingin memberi. Jadi banyaklah dia, terjemahan dia boleh tengok dalam syarah kita. Sebab ana letak bacaan tu lengkap di situ. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Hadis ini sahih dalam Muslim. Cuma ana rasa para pelajar mudah ingat. Sebab sebahagian daripada bacaan tu sudah ada kita belajar di mana? Belajar di dalam zikir lepas solat. Zikir lepas solat. Baik. Tuan Syekh kita bawa lagi bahawa Rasulullah sallallahu apabila baginda mengangkat kepala dari rukuk, dia baca doa ni. Cukuplah setakat tu. Kalau boleh tambah, kan? Kalau nak tambah lagi pun boleh ya. Kalau nak tambah lagi, ada lagi. Tapi saya beri peluang untuk pelajar ambil tambahan tu di mana? Dalam kitab kita Perisai Muslim. Alhamdulillah. Baik. Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala bawa terus kepada kita bagi solat subuh. Tengok dalam kitab. Sunat berdiri kunut. Dan sunat kunut pada i'tidal. Sunat baca kunut ketika i'tidal rakaat yang kedua dalam solat subuh selepas daripada baca zikir i'tidal. Mana bila kita i'tidal kita baca doa Rabbana walakal hamdu tadi, kemudian barulah kita baca apa? Baca doa kunut. Apa doa kunut ni? Tuan Syekh tengok di belakang tu. Doa kunut. Anas meriwayatkan dalam hadis, dia kata apa? Fa amma fi subhi falam yazal yaqnat hatta faraqa ad-dunya. Fa amma fi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Adapun dalam solat subuh, maka Nabi SAW sentiasa membaca kunut sehinggalah baginda berpisah dunia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan Ad-Darqutni. Para jemaah sekalian, cuma perbezaan pandangan ulama dalam masalah kunut. Alhamdulillah anda dah sentuh masalah ni dalam huraian kita kepada kitab Muniatul Musalli dalam ni, dan dalam syarah kita kepada Musalli, dan juga waktu ana syarah kitab Mesti ke Hadis di sini di Masjid Negara, ana dah huraikan isu kunut. Kenapa berbeza pandangan ulama dalam masalah ini? Kan kita di Malaysia mazhab Syafi'i baca kunut. Bila kita pergi ke Mekah, imam tak baca kunut. Macam mana keadaan? Tengok dalam ni ana letak nota kaki di kitab Muniatul Musalli yang saya hurai ni, muka surat 43. Tuan-tuan tengoklah kalau yang ada kitab ni.
perbahasan ulama tentang kunut solat subuh seperti dalam kitab Al-Majmu' yang disusun oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu taala. Nawawi kata apa? Pertama, bagi mazhab kami, apa mazhab kami? Mazhab Syafi'i lah, mazhab kita ni. Mazhab Syafi'i sunat dibaca kunut ketika berlaku bencana nazilah ataupun tidak. Tak kira, sepanjang tahun. Inilah pendapat kebanyakan ulama salah dan yang selepasnya, antaranya Al-Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, Al-Bara bin Azib, telah meriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan pendapat ini turut dipegang oleh beberapa ulama tabi'in dan fuqaha seperti Ibnu Abi Layla, Al-Hasan bin Saleh, Imam Malik dan Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri. Pandangan yang kedua, itu pandangan yang pertama tu jelas lah. Pandangan yang kedua, pandangan Abdullah bin Mas'ud. So ini bukan sebarangan orang juga, orang hebat. Dia panggil mufti di kalangan sahabat. Dan beberapa orang sahabat lain-lain, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya Sufyanus Tsauri dan Imam Ahmad mengatakan tidak dibaca kunut dalam solat subuh. Kemudian masing-masing membawa dalil yang tersendiri. Maka kerana itu, ana kata isu kunut solat subuh ini isu perkara khilaf yang besar-besar di kalangan para ulama. Jadi kita berlapang dada lah dalam masalah ini. Kalau kita di Malaysia, kita nak baca, alhamdulillah kita boleh baca. Tetapi kalau kita pergi di Mekah, imam tak baca. Adakah kita nak baca ataupun tidak? Ataupun tak perlu pergi solat subuh? Ni ada setengah orang ni, Masya Allah, jika kata waktu pergi Mekah solat lain, kita boleh solat di Masjid Haram. Kan? Tapi kalau subuh, kita tak pergi. Sebab kita nak solat di bilik kerana nak baca kunut. Kita kata, tuan-tuan, kita hidup di alam realiti. Kita hidup di alam nyata bahawa kunut ini termasuk dalam perkara yang dikhilafkan oleh para ulama Islam. Jadi kalau kita pergi di tempat yang tak baca kunut, boleh ya kita ikut dia. Ataupun kita baca kunut yang pendek. Dalam kitab ni. Tengok dalam kitab Mu'tamad. Kitab Mu'tamad ni kitab mazhab Syafi'i. Dia kata, wa idza lam yaqnutil imam, kalau imam tak baca kunut. Kitanya nak berpegang dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i yang baca kunut, macam mana? Yustahabu lil ma'mumi an yaqnuta sirran. Bolehlah makmum baca perlahan. Walahul ikhtisar bid-du'a, dan kita ringkas je. Allahumma ufilli ya ghafur. Boleh kita baca. Ikhtisar wa sana, kita kata Allahumma ufilli ya ghafur. Cuma para ulama mengatakan sunat kita berselawat ke atas Nabi SAW di akhir kunut. Baiklah. Para pelajar sekalian, isu kunut ni sebenarnya akan dibahas panjang. Biasanya para ulama dia berbahas kunut ni di mana? Di dalam perbincangan tentang sunat aba'al. Kita sekarang ni masih dalam rukun ni. Cuma Syekh Abdul Qadir dia tak mahu kita tertanya-tanya, dia masuk selalu di sini. Baiklah. Ini di antara bacaan kunut yang warid, kan? Bacaan kunut kita boleh tengok. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, waqini syarra ma qadait. Semua ini permintaan. Tuan-tuan yang ada kitab ni, kitab ni cuba tengok di muka surat 131. Ana dah letak dia punya terjemahan. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjuklah aku seperti mereka yang sudah engkau berikan petunjuk. Satu, kalau boleh kita tanda berapa permohonan kita dalam kunut ni. Yang pertama, kita minta Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita. Satu, wa'afini fi man afait, dan berikanlah kesihatan kepadaku seperti yang mereka engkau berikan kesihatan. Dua, yang ketiga,
wa barik li fima a'tait, wa barik li fima wa barik li fima a'tait. Dan wa'afini fiman afait wa tawallani, yang ketiga, wa tawallani fiman tawallait, dan peliharalah aku sebagaimana orang telah kau pelihara. Yang keempat, wa barik li fima a'tait, berkatilah aku, berilah keberkatan bagiku dan segala yang engkau berikan. Waqini syarra ma qadait, dan lindungi aku dari segala bahaya kejahatan yang kau sudah pastikan. Fa innaka taqdi. Berapa permohonan ada tu? Cuma anak nak tanya dari sudut alam realiti. Sewaktu tuan-tuan dan puan-puan solat subuh, biarlah hari ini kita bincang kita sebagai mazhab Syafi'i. Saya tak nak masuk dah khilaf-khilaf. Khilaf masalah yang ada kata sunat tak sunat, itu cerita panjang. Yang kita nak di alam realiti, kita ikut mazhab Syafi'i, kita baca kunut. Tapi tuan-tuan terasa ke tidak, sewaktu baca kunut kita minta dengan Allah, Allahumma hdini, ya Allah hidayahlah kepada aku. Allah wa'afini, beri keselamatan kepada aku. Wa tawallani, jagalah aku. Wa barikli, beri keberkahan kepada aku. Waqini, jaga aku daripada segala benda yang tak baik. Terasa ke tak terasa? Kau amin, entah apa yang dibaca, yang dibaca oleh imam, kita amin, tak tahu apa. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ambillah buku-buku bacaan yang ada terjemahan, khususnya doa-doa seperti ini, kerana inilah yang penting bagi kita, para pelajar sekalian, untuk kita menjiwai apa yang kita buat. Biar terasa dalam hati kita apa yang kita baca. Barulah dia lebih dekat kepada qabul. Kemudian bila sampai kepada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Sebab apa? Sebahagian imam bila sampai di sini dia berhenti. Dia perlahan. Sebab yang kita minta tadi, hidayah, selamat, Allah bantu kita, Allah berkat kita, dan Allah Ta'ala jaga kita. 5 itu permohonan. Dalam kaedah kita berdoa, bila kita minta, imam minta, maka kita amin. Maknanya amin bermakna Allahumma stajib. Ya Allah, perkenankanlah permohonan kami. 5 perkara tadi. Bila sampai fa innaka taqdi wa la yuqda, itu pujian. Bila sampai pujian, kata di para ulama, tak bolehlah kita nak amin. Jadi sama ada kita puji sendiri, ini dikata, sama ada kita puji sendiri ataupun kita diam. Maka ini dalam apa ni, yujhar al-imam fil qunut. Jadi makmum pun kena doa aminkan kepada 5 permohonan tadi tu. 5 permohonan tadi kita kena ada. Kemudian lam yusyarik imam, ketika imam puji, fa innaka taqdi sampai ke akhirnya, kerana dia sana' wa zikr. Jadi eloknya masing-masing baca fa innaka taqdi wa la yuqda sampai ke akhir, kan. Namun begitu, ada satu perbincangan lagi lah. Kalau kita baca terus macam mana? Ana sendiri, saya lebih cenderung, lebih suka imam baca terus. Sebab ada setengah bila imam diam, makmum diam juga. Fa innaka taqdi, senyap. Makmum belakang pun senyap juga. Dia kata mana boleh senyap ustaz, semua orang pandai. Jangan. Ada kawan saja ni imam. Imam ni dia nakal sikit. Sebelum dia akad nikah, dia akan interview dulu pengantin. Cuba baca tahiyat. Baca kunut. Oh, dia kata ramai ustaz yang tak kena kunut, tak kena tahiyat. Saya kata bukan tak kena. Dia orang panggil gementar, gemuruh. Kan? Biasalah kita ni kalau orang tanya, rasa gemuruh lalu, rasa cemas dan macam-macam lagi. Jadi jangan tanya. Orang tengah dah lah dia dalam keadaan orang panggil kelang kabut, rasa macam-macam rasa lah. Nak akad nikah ni, kita pergi tanya pula soalan-soalan
Kalau tanya di masjid boleh je dia jawab insya-Allah. Maka elok imam tu baca terus, makmum boleh ikut sekali, ikut, tak payah kata amin, ikut fa inna kata qadi wala yuqda. Itu pandangan saya, wallahu alam. Baiklah, tamatlah kita perbincangan tentang i'tidal dan juga bacaan-bacaannya serta kunut yang telah disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Tengok dalam kitab. Bacaan kunut ini diambil berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Baihaqi dengan sanad yang sahih yang diriwayat oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Tuan-tuan tanda. Al-Hasan bin Ali ni siapa dia? Cucu Nabi. Cucu Nabi. Nama dia Hasan. Al-Hasan, dia ada alif lam. Al-Hasan bin Sayyidina Ali, anak pada Fatimah. Hasan kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada aku beberapa kalimah yang aku bacanya dalam solat witir. Jadi ini dibaca solat witir. Allahumma hdini fiman hadait hingga ke akhir hadis. Baik, ini solat witir. Kita baca solat subuh bagaimana? Dah mazhab tadi kita dah bincangkan. Imam Nawawi sebut dah hujah masing-masing. Jadi asal kebaca kunut ke? Itulah dia. Cuma timbul lagi soalan, subuh kita baca setiap hari. Tetapi waktu Ramadan kenapa baca separuh? Menarik juga ni. Kenapa dia panggil, kenapa tak baca penuh? Sewaktu Ramadan bagi mazhab Syafi'i dia akan baca bila? Separuh akhir. Separuh akhir maknanya malam 16 sampai ke akhir baru baca. Baik. Kalau kita nak baca sepanjang tahun boleh ke tak boleh? Jadi kata di para ulama tidak menjadi masalah. Kalau kita nak dalam solat witir, kita nak baca, boleh kita baca. Ataupun kita baca sekali-sekala. Dan satu lagi, dia panggil satu lagi kunut. Kunut ni ada 3 tempat. Yang pertama, kunut subuh yang kita belajar ni. Yang kedua, kunut witir. Bagi mazhab Syafi'i dibaca separuh akhir Ramadan sampai ke 16 sampai ke 30. Ataupun kalau kita nak buat setiap malam pun insya-Allah tidak menjadi halangan sebab hadis tu umum. Yang ketiga dia panggil kunut nazilah. Kunut nazilah. Apa makna kunut nazilah? Kunut ketika berlakunya bencana. Berlakunya huru-hara. Anda ingat lagi waktu mula-mula COVID landa kita dulu? Kan pihak Majlis Jabatan Agama, Majlis Agama keluar arahan supaya baca kunut nazilah. Biasa kunut nazilah orang tak baca sepanjang tu, cuma dibaca apabila berlakunya bencana. Baca kunut nazilah. Waktu mana? 5 waktu boleh baca kunut nazilah. Bukan subuh saja, 5 waktu boleh baca. Jadi kita ada 3 lah. Subuh, witir, nazilah. Jadi tamatlah bab kunut. Tuan-tuan dan puan-puan, anda rasa tambahan kita ni boleh melengkapkanlah kepada perbincangan kita ini insya-Allah.